Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ni saya boleh bersiaran secara live di Facebook. Hari ni hari Isnin, 7 Jun. Saya letak date sebab kita nak tahu relevansi. 7 Jun 2021. So, perkongsian hari ni, dah lama saya tak keluar live kat Facebook, personal profile ni kan. Hari ni nak kongsikan bagaimana sebenarnya macam zaman PKP ni kan. Zaman PKP ni satu zaman baru yang semua orang tak sangka sebenarnya benda ni berlaku kan. Semua orang memang tak sangka sebab kita dah tak boleh, kita tak dibenarkan keluar rumah kecuali orang yang betul-betul urgent kan. So kalau dulu tahun 2012 saya baru sertai saya baru berhenti kerja 2011 hujung kan. So 2012 tu sebab bila situasi saya ni, saya berhenti kerja, saya tak nak bukan saya tak nak, saya ni adalah seorang yang dia satu tahap kan kita macam nak buat something, kita tak nak buat benda yang macam susah sangat lah sebenarnya. Saya duk fikir macam mana cara kan. Masa tu, waktu tu tahun 2008 tu saya dah start buat online business sikit-sikit lah kan, part time. So dulu tak banyak sebenarnya buku-buku yang ataupun e-book yang orang-orang marketers, internet marketers Malaysia cerita. So saya banyak baca buku English. Saya ingat saya baca internet working. Tebal lah buku dia kan, beli beratus ringgit in English. So baca. Alhamdulillah lah diberi kefahaman lah untuk faham bahasa Inggeris. So internet working ni sebenarnya banyak yang saya baca, saya faham. So daripada situ saya aplikasikan. Saya fikir sebenarnya bila saya sertai bidang takaful ni secara full time tahun 2012, saya kontrak dengan GapB 5 Januari 2012. Saya tengok sebenarnya boleh gunakan internet working ni dalam bidang dalam apa jua bisnes sebenarnya boleh buat. So waktu tu cabaran dia ialah sebab penggunaan sosial media ni tak berapa nak meluas lagi. So penggunaan sosial media kita masa tu kalau ada pun Facebook, itu pun saya tak ramai lagi yang ada friends Facebook. Kalau sebelum tu Friendster ni macam budak-budak guna kan. So masa tu saya banyak gunakan blog, kita panggil Google dah famous, so guna search engine optimization SEO. So masa tu belajarlah backlink lah semua kan buat. So benda ni semua adalah benda yang skill yang kita boleh belajar kalau kita nak lah kan. So bila tahun 2012, so saya sebenarnya menyertai industri ni berbeza dengan cara orang lain buat kan. Sebab saya pada tahap masa tu kita telah bekerja position yang sebenarnya agak okey. So ego tu memang ada lah. Ego memang normal bagi seorang ego. Jadi kita tak nak approach orang. Kalau dia tak apa, tak nak. Bukan tak nak, kita nak elakkan benda macam tu kan. So masa tu juga saya buat unit trust. So jadi kita sekarang ni kita macam ada perasaan ego, bukan malu pun sebenarnya, ego tu tak nak approach orang. Jadi saya gunakan internet working tu sebenarnya, mengaplikasikan internet working. Dan kebetulan masa tu Azizan Osman dia buat kos yang sebenarnya pada waktu tu masih murah lagi tau, dia tak mahal macam sekarang ni lah. Kos tu dalam 300 lebih. So saya banyaklah attend marketing course. Jadi sekarang ni pada tahun 2012 situasi dia adalah berbeza dengan 2021. Sebab 2012 bila saya start buat internet working ni, sebenarnya banyak pemahaman orang ni kurang lagi daripada especially leaders lah. Sebab kita industri ni kita perlu leader yang support kita kan. Jadi kalau kita tak sehaluan dengan leader, okey, tapi kita invent the new ways kita nak buat. So kini leader dapat objection, dia kata tak mungkin lah you boleh berjaya dia buat ni kan. Sebab orang berjaya takaful ni sebenarnya orang buat face to face, orang buat cold calling. Jadi sekarang ni saya cakap why not benda ni, sebab benda ni baru. Setiap orang makin setiap hari seorang ada smartphone yang lagi canggih kan. So jadi sekarang ni itulah sebenarnya bermulanya saya bermula dengan online marketing 2012. So over the years saya teruskan sebab saya percaya, saya memang sentiasa percaya apa yang kita buat ni sebenarnya tak ada yang salah pun kalau kita konsisten. So itu kata kunci dia, kalau kita buat benda sesuatu kita konsisten, kita akan lebih dapat skill untuk kita improve. Sebab saya belajar dulu 5S, belajar 5S dekat Jepun tau. So kena setiap hari kita tengok apa sebenarnya yang benda kita
kita buat ni kita kena improve diri sendiri. Sebab tu setiap hari kita kena tengok apa telah kita buat sebelum ni okey tak. Kalau okey, kita boleh improve lagi tak. Kalau kita tak perlu, kita buang dia ke tepi. So ni konsep 5S yang saya amalkan lah. So sekarang ni apa yang saya buat adalah setiap hari saya akan improve cara marketing saya melalui online. Jadi sekarang ni 2012, Alhamdulillah 9 tahun sebenarnya. Dan ada dalam perjalanan industri takaful ni pada 2012 sampai 2021, dia akan ada follower tersendiri. Ada follower yang unfollow, ada follower yang setia, loyal kan. So jadi follower yang setia, yang loyal yang kita, dia akan follow. Dia akan follow dengan mungkin follow, dia tak follow 100%. Dia ada cara dia sendiri. Kenapa saya kata dia ada cara tersendiri? Sebab saya pada usia 40-an ni kan. So follower saya mungkin usia baru 22-23 tahun. Mereka ada cara tersendiri menggunakan online marketing. Of course, dia orang lain cara dia orang kan. Jadi sekarang ni orang yang good follower ialah dia bukan semata-mata follow, tapi dia invent a new ways. Jadi dia akan dapat cita rasa dia sendiri untuk dia lebih berjaya lagi. Sebab tu sekarang dalam industri takaful ni, especially industri ni kan, dia bukan berbeza dengan industri kita bekerja makan gaji. Kalau kita bekerja makan gaji, kita tak nak orang bawah kita ni lebih berjaya daripada kita, sebab dia akan membunuh kejayaan kita kan. Contoh CEO, kalau menjadi seorang CEO, kita tak nak orang yang bawah kita kuat, sebab nanti kan dia ambil posisi kita. Tapi tidak dalam industri takaful especially. Kita seronok nak lahirkan lebih ramai lagi group manager. Sebab apa? Sebab kita berkepentingan juga sebenarnya bila kita lahirkan group manager. Sebab walaupun group manager still lagi sebenarnya dia ada kepentingan lah. So itu sebenarnya. Jadi sekarang ni jadi konsep yang sama ialah kita sebenarnya bersemangat untuk coach orang. Cuma sekarang ni kena jadi good follower. So macam nak jadi good follower, kena dengarlah apa yang leader cakap, kena buat sebenarnya. So boleh tak sekian ni? So saya cerita konsep saya, tentang diri saya lah. Bila saya buat tahun 2012, over the years 2014, 2016, so sentiasa ada improvement sebenarnya. Cuma saya tak improve dari segi penggunaan platform tu sendiri saja. Sebab saya masih lagi menggunakan Facebook, sebab saya nampak Facebook masih lagi relevan. Cuma suatu masa dulu saya menggunakan Facebook fanpage banyak. Tapi bila Facebook dah mula buat duit, so dia banyak, sebab kenapa tahu, bila saya awal 2012 dulu, saya dah diberitahu oleh marketers, saya baca e-book semua, dia kata kemungkinan kemudian nanti bila Facebook dah famous, fanpage ni akan dimonopoli oleh company besar. True enough sekarang ni company besar mana yang tak guna Facebook fanpage. By that time sebenarnya benda ni kan sebiji tau. Orang dah expect ni benda ni berlaku. Kita mengambil contoh kan, Allah dah cerita segala-galanya dalam Quran kan tentang syurga, neraka, terbalasan. Dia dah cerita, sama ada kita percaya itu ataupun tidak. Sama juga sebenarnya marketer ni sebenarnya orang dah boleh assume apa yang berlaku, dia boleh expect berlaku. So sekarang ni masa tu dia kata make use sekarang ni fanpage. Apa yang saya buat tu betul. 2012 2013 saya banyak guna fanpage. Tapi sekarang dah tak relevan. Sebab kalau nak guna free marketing bukan lagi fanpage. Masa tu 2012 2013 fanpage memang boom free. So masa tu saya dapat followers yang ramai, berpuluh-puluh ribu. Setiap kali post dia memang dapat viral. Semasa macam Facebook fan profile sekarang ni. Tapi tidak sekarang. Jadi start 2016, 2015, 2016 saya dah start bertukar kepada Facebook profile sahaja. Alhamdulillah sampai sekarang Facebook profile masih lagi relevan sebenarnya. Masih relevan. Facebook profile lah Facebook yang kita ada account tu dan kita tak perlu guna ads pun sebenarnya untuk iklankan nak reach orang. Cuma menggunakan Facebook profile kena ada teknik tersendiri. So inilah sebenarnya yang kita sebenarnya jarang gunakan teknik. Kalau nak tahu teknik kena belajarlah daripada orang-orang yang dah biasa guna. So orang yang bercakap ni sebenarnya insya-Allah bolehlah share kan. So jadi sekarang ni rugilah kalau siapa-siapa yang tengok saya bercerita, especially orang-orang ranting saya sendiri yang tak manfaatkan benda ni, rugilah sebab kita dah cerita teknik semua kan. So inilah sebenarnya dia benarnya tak susah sebab kita dah ada jalan yang kita kena lalui. So kita just follow. Kita mungkin nak follow, nak event, cara kita boleh, tapi syarat cara kita sebenarnya kita test jadi ke tak jadi. Tapi kalau rasa macam tak nak ambil risk test, jadi kita just follow apa yang dia cakap, follow. Jadi isu dia next adalah boleh berjaya ke dalam takaful. Saya cerita pasal takaful marketing dan juga sebenarnya bukan saja marketing. Dalam sesuatu kita buat bisnes yang kerja sendiri macam ni, consultation, kita perlu juga support daripada company kan. So dari segi marketing kita tahu kita gunakan Facebook, sosial media, sekarang ni support. Adakah company support kita? Sebab kita sekarang ni bukan berurusan sendiri. Kita bukan semata-mata dengan agensi. Kita ada aplikasi takaful, kita perlu submit takaful application kita kepada company. So sekarang ni dalam setengah industri lain dalam bidang financial, company tak support dari segi online.
Kalau tak ada submission secara online. Kita mesti kena gunakan hard copy. Jadi situasi dia, kalau dulu okey, tak ada COVID. Kalau zaman dulu okey, buat marketing lepas tu pergi submit form dekat branch, okey. Tapi sekarang ni berbeza Sekarang ni semua kita takut nak keluar rumah. Especially dekat Selangor orang kes 2,000 lebih sehari. So kita jumpa orang mungkin bercakap tersembuh elio dah ada virus COVID kan. So itulah sebenarnya pentingnya support daripada company. Syukur Alhamdulillah orang yang berada dekat industri takaful ni dia dapat full support daripada MTA, daripada company untuk introduce online submission. So jadi sikit tak ada isu daripada rumah kan. Daripada rumah kita buat marketing online, okay fine. Kita dapat prospek yang ramai. Kita dah dapat earn trust sebab orang takaful ni orang kambing kita orang trust kita kan. So daripada trust orang kita boleh close case dan kita boleh buat non face to face submission online. So company support, payment semua online. So itulah sebenarnya the beauty of the business industry takaful. Kita boleh tengok bisnes yang betul-betul boleh bertahan ialah bisnes yang boleh buat kita boleh menjalankan bisnes at any time, at any condition. So kalau you all nak buat bisnes, you all masih fikir lagi apa bisnes sesuai. So tengok apa bisnes yang boleh bertahan sekarang, apa bisnes yang masih boleh berjalan dan ada growth walaupun dalam situasi sekarang ni. So sebab saya buat takaful, saya tak jual makanan. Kalau saya jual makanan, saya cakap makanan tu okey kan. Makanan okey sebab kita ada food ride grab. Tapi itu bukan, walaupun saya minat masak sikit-sikit tapi saya tak berapa nak gunakan tenaga untuk masak. Jadi sekarang ni saya cerita pasal takaful lah sebab benda ni senang. Kita promote online dan kita gunakan sepenuhnya medium Facebook, Instagram, TikTok semua, dan kita boleh dapatkan klien dan kita boleh submit online pada rumah, boleh buat payment pun online dan case invoice. Sebab ramai ejen-ejen sebenarnya yang hanya bukan goyang kaki kat rumah, berada di rumah tapi boleh menjana income 4, 5, 6 angka sebenarnya. So tak possible, tak possible, tak impossible. Maknanya benda ni sebenarnya adalah possible. Nak cakap possible je sebenarnya kan. Jadi inilah sebenarnya kalau you all masih lagi, you all dah berada dalam industri takaful, rugi kalau dah ada lesen, dah berada dalam industri, dah berada dalam agensi yang betul, tak grab this opportunity. Kan rugi. Kalau katakan sebenarnya mungkin leader saya tak ajar, boleh cari je kat mana-mana. Boleh sebenarnya tonton YouTube, Facebook, banyak sekali video orang mengajar. Cuma berapa banyak sekali kesudian kita untuk menerima pembelajaran daripada orang, itu penting. Kalau kita masih lagi nak spoon feed everything diajar one to one, sekali memang susah lah. Sebab kalau kita nak berjaya, saya selalu kemakan konsep 20% datang daripada leader, 80% datang daripada diri kita sendiri. Jadi kita kena banyak belajar sebenarnya kan. Lepas tu kalau orang yang berada dalam industri, okey, just gunakan manfaat sepenuhnya apa yang company dah sediakan. So bagi orang yang belum lagi berada dalam industri, masih lagi terfikir apa sebenarnya yang nak buat, apa sebenarnya yang nak buat, apa sebenarnya yang relevan sekarang ni dan juga relevan sampai bila-bila. InsyaAllah kalau you masih terfikir, memang industri takaful memang insyaAllah selagi ada kelahiran baby masih relevan. Sebab dalam satu rumah, dia bukan ada satu je takaful. Kat rumah dia akan ada banyak perlindungan takaful. Sebab apa? Sebab dengan bapa ni, dengan lahir baby, orang nampak baby tu perlu takaful. Sebenarnya tak juga. Bapa tu sebenarnya perlu increase lagi dia punya takaful protection untuk hibah takaful. So sekarang ni, orang yang bijak, dia akan manfaatkan sepenuhnya bukan situasi, tapi manfaat sebenarnya untuk memberi kepentingan ataupun manfaat kepada orang lain juga sebenarnya. Jadi saya ingin mengajak bagi anda semua yang masih lagi tak tahu nak buat bisnes apa, kan, tak tahu nak buat bisnes apa sebenarnya, nakkan benda yang tak ada simpan stok, yang benda tak basi, tak perlu macam ada space yang besar. So gunakan apa yang kelebihan kita ada. Kita sebenarnya ada kelebihan kita sendiri, kita boleh manfaatkan apa kita ada ni untuk orang lain dengan cerita tentang financial risk planning kan. So sekarang ni bila kita banyak bercerita tentang financial risk planning kepada orang lain, automatik sebenarnya sebelum tu kita sendiri dah start. Kita start fikir macam mana aku sebenarnya nak improve aku punya own knowledge kan. Jadi sekarang ni, sebab tu sekarang ni 2 in 1 tau. Kita bagi manfaat pada orang lain, kita akan dapat manfaat dari kita. So ingat, kita bukan menjual. Bagi seorang ejen takaful, saya cakap kita bukan menjual, kita sebenarnya share sebagai seorang pendakwah, penyebar berita kebaikan. Jadi bila kita nak menyebarkan berita kebaikan, semestinya kita akan ada objection. Memang objection. Sebab kita tengok sejarah-sejarah dulu pun sama. Bukan sejarah dulu, sekarang pun sama. Siapa yang nak menyebarkan tentang kebaikan, dia akan ada objection. Tapi kalau nak cerita tentang scam nak cerita tentang benda yang buat duit, benda tu memang scam, at the end memang benda tu cepat dapat respon kan. Dia berbeza. Jadi sekarang kalau kita rasa kita dapat objection banyak, maksudnya betul kita buat benda yang kebaik kan. So
Itu saja, hopefully saya dapat bagi something hari ini tentang gunalah sebenarnya sosial media, especially orang yang berada dalam industri takaful, sebab kita bukan sahaja dari segi pemasaran teknik marketing kita boleh belajar, kita boleh buat melalui online, tetapi juga sebenarnya support daripada company itu penting sebenarnya, yang membuatkan kita boleh bergerak pantas dalam ni, sebab dalam kalau sekiranya company tak support, sekiranya industri takaful tak dapat support daripada takaful operator untuk buat submission online, untuk banyaklah sebenarnya benda-benda yang online, payment online, jadi sekarang ni kita akan jadi bermasalah. Sekarang ni claim pun boleh buat online semua kan. So banyak sebenarnya support daripada industri, daripada company sendiri yang membantu ejen untuk dapat membantu orang ramai sebenarnya. So bantu diri sendiri tu kemudian ada segi duit automatik. Kalau kita bantu orang lain, kita akan dapatlah imbuhan dia kan. So insyaAllah saya harap sangat dapat bantu lebih ramai orang lain sebenarnya untuk jadi pembeli takaful. Pada sama orang-orang yang saya bantu ni sebenarnya dia boleh bantu orang lebih ramai lagi. Jadi kita sama bantu-bantu untuk manfaatkan orang lain, dan insyaAllah kita sama-sama berjaya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.